panjang tapak bagi suatu segi empat selari. Okey, sekarang kita apa yang penting sekarang ni kita kena tahu dulu. Segi empat selari. Dia kata segi empat. Sekejap. Apa tak apa. Oh, tak nampak Kejap korang. Okey, dia kata segi empat, tak. Korang tak nampak kan cikgu tulis ni kan? Tak nampak cikgu. Tak nampak kan? Okey, kejap. Benda ni. Okey. Segi empat selari ni segi empat macam mana? Tahu tak? Tahu ke tak tahu? Tahu. Tahu. Okey. Sekejap Kenapa pula? Tadi okey je. Kenapa tak nampak dah? Sekejap sabar-sabar kejap. Tak jadi pula benda ni. Dah nampak. Sorry. Oh, tak boleh padam. Sekejap korang. Okey, soalan bagi tahu panjang tapak bagi suatu segi empat selari. Kita kena tahu segi empat selari. Okey, dia kata ialah 2x tambah 3. 2x tambah 3 ni nilai apa? Panjang apa? Okey, tak apalah. Cikgu tanya yang ni dulu. Segi empat selari. Macam mana bentuk dia segi empat selari? Tahu tak? Tahu ke tak? Okey, tak apalah cikgu lukis. Segi empat selari, dia macam ni. Okey. Ni segi empat selari. Lepas tu dia kata panjang tapak bagi segi empat selari ialah 2x tambah 3. Jadi 2x tambah 3 ni nilai apa? Panjang tapak. Awak rasa panjang tapak yang bawah ke yang tepi? Ke yang atas? Bawah. Bawah. Okey, berapa panjang tapak? 2x tambah berapa tu? 3. Okey. Dan tingginya ialah 5 cm. Tengok. Tinggi ialah 5 cm kurang. 5 cm kurang dari panjang tapak. Kita dah tahu panjang tapak adalah ni nilai dia. Lepas tu dia kata tinggi ni kurang 5 daripada ni panjang ni. Jawab soalan ni. Nombor ni. Okey, awak rasa tapak ni berapa nilai dia? Macam mana nak buat? Siapa-siapa cuba teka. Cepat.
Cuba teka cepat. Macam mana nak buat kurang? Apa? Cikgu lukis elok-elok jap. Okey, ni dia kata 2x tambah 3. Okey, macam mana tinggi ni? Macam mana? 5 cm kurang daripada panjang tapak. Maksudnya kena tolak 5 ke tambah 5? Tolak. Okey, bagus. Contoh kan, cikgu bagi andaian macam ni. Berat cikgu 50 kg. Lepas tu cikgu kata berat Ali ni kurang 5 cm dari berat cikgu. Okey, awak rasa berat Ali ni berapa? Kurang 5 cm, 5 kg. Kurang 5 kg dari berat cikgu. Awak rasa berat Ali ni berapa? 45. 45 kan? Awak buat 50 tolak 5 kan? Betul tak? Betul? tak? Okey, jadi kes ni sama je. 2x tambah 3 ni ibarat 50 berat cikgu. Lepas tu tinggi ni ialah kurang. Tinggi ni adalah anggap Ali. Yang ni anggap yang cikgu. Okey, kurang tingginya ialah 5 cm kurang daripada berat cikgu. Okey, jadi awak tolak lah. Yang ni kena tolak berapa? Tolak 5. Okey, tinggi ni adalah, awak jangan buat tinggi nilai yang ni bukan. Tinggi ni awak kena buat macam ni. Tinggi, dia bukan, kalau macam ni bukan tinggi. Betul tak? Faham tak? Ni tinggi. Faham tak? Faham cikgu? Okey, bagus. Jadi yang tinggi ni dia kata 2x tambah 3. Okey, dia kata macam ni. Panjang tapak ialah 2x tambah 3 dan tingginya 5 cm kurang dari panjang tapak. Okey, jadi tolaklah 5. Okey, faham tak yang ni? Semua faham? Faham? Okey, yang lain faham ke? Yang lain faham ke? Faham cikgu. Okey, bagus. Kalau tak faham bagi tahu Okey, kejap. Lepas tu kita tengok. Dia nak apa? Dia kata ungkapkan luas segi 4 selari dalam sebutan X. Okey. Cikgu nak tanyalah luas segi 4 macam mana formula dia? Formula luas segi 4. Panjang darab lebar. Okey, pandai. Panjang formula jap cikgu padam ni. Kita nak buat soalan A ni. Dia tanya ungkapkan luas segi 4 selari. Kalau awak keliru, awak tanya awak macam fikirlah macam mana luas segi 4 selari. Awak tak tahu sebab ada selari. Dia ni sama juga dengan luas segi 4 je. Jadi luas segi 4 kita dah tahu. Luas segi 4 kita dah tahu dia adalah panjang kali lebar kan? Betul? Betul? Okey. Jadi, okey, di sini awak rasa yang mana satu? Apa sepatut yang kita buat sekarang? Nilai apa yang kena darab? Cepat. Kita dah tahu. Ikutlah panjang kali lebar atau lebar kali panjang. Sekarang cikgu ambil yang apa ni? Ni apa ni? Panjang. Berapa panjang? Panjang sekarang berapa? 2x tolak 2. 2x tolak 2. Mana yang, okey, ambil kat mana 2x tolak 2 tu? Yang kita buka kurungan, lepas tu tambah 3 tolak 5. Okey, pandai. Okey, jadi yang ni kita selesaikan.
2X tambah 3 tolak 5. 3 tolak 5 berapa? Negatif 2 kan, betul? Betul. Okey, jadi panjang kita buat 2X tolak 2. Okey, kali dengan lebar, darab. Tapi cikgu buat warna lain lah, takut awak keliru X dengan darab. Yang hitam ni darab. Yang merah tu X. Okey, darab apa? Lebar berapa? Darab 2X tambah, betul 3. tak? Okey, faham tak yang ni? Sebab dia kata luas segi 4 kita dah tahu formula luas segi 4 panjang kali lebar. Sekarang kita dah tahu panjang ni adalah 2X tambah 3 tolak 5. 3 tolak 5 dapatlah ni. Okey, panjang ni nilai panjang kali lebar. Ni lebar. Faham tak? Faham? Faham? Okey, yang lain faham ke? Yang lain faham ke? Okey tak? Okey, lepas tu cikgu nak buang lah X ni. Cikgu nak buat kurungan je. Maksudnya benda sama. Tapi cikgu tak nak letak simbol darab. Cikgu nak buat macam ni. Maksud sama je. Awak faham tak benda ni kalau kurungan jumpa kurungan adalah darab. Tahu ke tak? Tahu ke tak? Tahu? Okey, bagus. Yang lain tahu ke tak yang lain? Orang lain? Tahu saja. Okey, bagus. Okey, dia kata nak dalam sebutan X. Maksudnya kalau soalan kata nak dalam sebutan X, maksudnya jawapan tu, contohlah kita dapat jawapan, dalam jawapan tu kena ada huruf X lah. Contoh, jawapan kita kira dapat 40X. Maksudnya ni adalah jawapan dalam sebutan X. Faham tak? Faham? Macam mana? Macam ni, kalaulah soalan kata dia nak kebanyakan, awak pernah jumpa tak dia kata soalan kata dalam sebutan X ke, dalam sebutan Y ke? Pernah jumpa tak? Pernah? Okey, kalau soalan kata dalam sebutan X, maksudnya dalam jawapan kena ada nilai X. Bukan contohlah di sini bukan 40 je, maksudnya kena ada X, 40X. Faham tak? Faham? Maksudnya jawapan akhir yang ada X, yang tinggal macam tu je. Bukannya kita cari X sama dengan berapa. Faham? Faham ke? Kiranya kalau tak cari pun tak apalah kan? Ya, sebab dia nak kata dalam sebutan X. Jadi kita tinggal je lah macam ni. Faham? Faham? Dalam sebutan X maksudnya sebut X. Bila kita bagi jawapan, kita sebut X. Contohlah, cikgu tanya awak, berapa jawapan? Awak pun kata 40X. Bukankah awak sebut X tu? Faham tak? Faham? Jadi dalam sebutan X maksudnya bila kita bagi jawapan, kita sebut X tu. Kalau lah cikgu kata awak dapat jawapan berapa, awak kata 40 je. Jadi salah. Sebab tu bukan dalam sebutan X. Kalau awak kata jawapan awak adalah 40X. Jadi betul lah. Faham? Faham? Okey, kita tengok. Sekejap kita buat. Jadi di sini 2X, awak ingat macam ni Kalau kurungan yang pertama ni awak bulat. Bulat je nombor 2. Lepas tu, sekejap cikgu buat satu persatu. Okey, mula-mula ni kita bulat. Lepas tu yang bulat ni kita nak ziarah. Nak ziarah siapa? Kita nak ziarah jiran sebelah. Jiran sebelah adalah rumah sebelah. Rumah sebelah di sini dalam kurungan yang lain. Untuk di sini kita tengok rumah sebelah adalah rumah 2X tambah 3. Faham tak? Dalam kurungan ni ada penghuni dia adalah 2X tambah 3. Nampak tak? Faham? Nampak. Okey, awak perhatikan untuk nombor yang dalam kurungan yang pertama, tugas dia adalah untuk ziarah, untuk menziarahi kawan dia rumah sebelah ni. Yang rumah sebelah ada berapa orang penghuni? 2, iaitu 2X dengan 3. Okey. Lepas tu,
yang kita nak perlu ziarah ni, 2x ni yang kita nak pergi ziarah ni, kita bulatkan dia. Lepas tu kita nak ziarah, kita kena ziarah satu persatu. Maksudnya, kita mula-mula kena ziarah 2x. Sebab kita kan nak pergi ziarah rumah sebelah, jiran sebelah. Takkanlah kita nak menziarahi ayah dia je. Mestilah ibu dia sekali kena ziarah. Jadi, kita 2x ni, dia ziarah 2x yang ni, ziarah 2x yang ni. Jadi, dia maksudnya dalam kurungan maksudnya darab. Kurungan jumpa kurungan darab. Jadi, 2x darab 2x. Berapa? 2x darab 2x. Dapat berapa? 4x. Okey. 4x atau 4x kuasa 2? 4x kuasa 2. Okey, pandai. Okey, cikgu nak terangkan ramai yang silap yang ni. Contohlah dia buat macam ni. 2x darab 2x, dia pergi buat 4x. Kenapa salah? Sebab ni dia tengok, dia darab yang ni je. 2 dengan 2 je. Awak kena perhatikan macam ni. Apa? Kalau darab maksudnya nilai nombor ni kena darab, yang belakang ni pun kena darab. Maksudnya 2 darab 2 dapat 4. X darab X dapat X kuasa 2. Kalau macam ni, 2X tambah 2 X. Okey, yang ni berapa? 4X kuasa 2 atau 4X? 4x. Okey, pandai. 4X. Ingat, yang darab je kuasa akan bertambah. Contoh cikgu bagi 3x kuasa 2 tambah x. Okey, awak rasa berapa ni? Cepat teka, cuba teka. Kalau darab, tambah ni cikgu silap korang. Sorry. Okey, cikgu cuba buat 3x kuasa 2 darab dengan x. Okey, awak rasa berapa? 3x kuasa 3. Okey, pandai. 3x kuasa 3. Ingat, yang darab je kuasa ni akan bertambah. Kalau tambah, kuasa ni tidak berubah. Contoh cikgu buat 2x kuasa 2 tambah 3x kuasa 2. Okey, berapa? Berapa? 5x kuasa 2. Okey, 5x kuasa 2. Faham? 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 Okey. Yang darab je, ingat darab je kuasa berubah. Kuasa akan bertambah. Kalau tambah, kuasa dia sama. Kuasa sama, tak berubah. Okey. 2x darab 2x jadi 4x kuasa 2. Okey, sekarang yang ni kita dah ziarah 2x. Jadi mestilah kita kena ziarah juga orang yang dalam rumah tu. Jadi 2x ni ziarah pula 3. 2x darab 3. 6x. Okey, pandai. 6x. Awak sebut 6 je. 6 bukan tolak 6. Awak bukan sebut negatif. Awak sebut 6 je. Jadi di sini kena buat tambah. Tambah 6x. Okey, sekarang awak dah siap. Yang ni awak dah selesaikan tugas. Dah siap tugas awak untuk ziarah. Jadi yang untuk rumah ni, yang negatif 2 lah pula tugas dia untuk ziarah. Okey, negatif 2 kena ziarah jiran sebelah. Mula-mula kita ziarah 2x. Okey, negatif 2 darab 2x. Negatif 4x. Okey, jadi di sini negatif. Awak kata negatif. Jadi tolak 4x. Okey, jadi kita kena ziarah apa lagi? Kena ziarah apa lagi? 3. Okey. Negatif 2 darab 3. Negatif 6. Negatif 6. Sorry. Negatif 6. Okey, setakat ni cikgu nak tanya. Faham tak yang lain? Orang lain faham ke? Faham ke semua? Faham cikgu. Okey, bagus. Tak faham bagi tahu Okey, cikgu sambung di sini.
Cikgu sambung di sini. Kita selesaikan di sini. Sekejap. Okey, 4x kuasa 2 tambah 6x tolak 4x tolak 6. Okey, awak rasa yang mana kita boleh permudahkan? Maksudnya kita boleh satukan nombor tu. 6 dengan 4. Okey, pandai. Sebab kita tengok yang X kuasa 2 dia tak ada pasangan. Jadi kita salin balik. Buat sama dengan 4X kuasa 2. Okey, 6X ni yang ada 2 yang ada X sahaja. Jadi, iaitu 6X dengan 4X. Jadi kita selesai macam biasa. 6X tolak 4X. Dapat berapa? Dapat positif 2x. Okey, positif. Sorry. Positif 2X. Okey, negatif 6 ada pasangan tak? Tak ada. Jadi, kita pun salin je balik. Okey, ingat tak benda ni kalau jumpa macam ni yang cikgu kata tekan calculator tu, mood equation, dapat nilai X berapa, X1 berapa, X2 berapa, ingat tak? Ingat. Okey, tapi untuk soalan ni kita tak perlu cari X. Kenapa tak perlu? Sebab soalan nak dalam sebutan X. Jadi inilah jawapan dia. Faham tak? Faham? Kalaulah korang buat guna mood equation yang cikgu ajar itu, X1 dapat contoh 2, X2 dapat 3. Macam ni kita cari nilai X, bukan ni. Maksudnya jawapan contoh cikgu kata, berapa jawapan awak dapat, awak pun kata 2 dengan 3. Tak sebut pun X ni. Jadi jawapan dia kena, kalau sebutan X dalam jawapan tu kena ada huruf X. Faham? Faham tak? Faham? Okey, yang lain faham? Faham ke? Faham cikgu. Faham, okey. Kalau tak faham bagi tahu Lepas tu dia kata nombor B, hitung luas bagi segi 4 selari. Maksudnya ni luas yang kita cari. Nilai ni luas, nilai apa ni? 4x kuasa 2 tambah 2x tolak 6. Luas kan? Betul tak? Kan kita jawab soalan A, dia kata ungkap luas segitiga. Maksudnya cari luas segitiga. Yang ni kita dapat. Faham tak? Yang ni adalah nilai luas. Faham? Tapi dalam sebutan X. Faham? Faham ke? Faham? Okey, soalan B ni dia kata hitung luas bagi segi 4 tersebut jika X sama dengan 6. Kita dah tahu luas adalah ni jawapan dia. Jadi dia dah bagi tahu X sama dengan 6. Jadi awak rasa macam mana kita nak buat? Ganti. Pandai ganti. Jadi kita ambil je lah yang luas ni kita dah cari. Lepas tu soalan bagi tahu X sama dengan 6. Kita pun ganti je lah. Ni dekat X ni adalah 6. Jadi di sini 6. Okey, di sini ada apa? Kuasa 2. Tambah. Ni apa? Berapa sini? 2x. Okey, tapi X kita ganti dengan 6. okey, jadi di sini 6. Tolak? 6. Okey, berapa jawapan? Cuba kira. $150. Okey, 150. Jadi jawapan nombor B adalah 150 daripada A ni. Faham ke? Faham? Okey. Yang lain okey tak? Yang lain okey tak? Yang cikgu tak dengar suara ni okey ke tak? Kalau tak okey bagi tahu Okey. Bagus. Okey. Sekejap. Semua okey Cikgu padam boleh? Boleh? Boleh cikgu. Okey. Sekejap kita buat soalan nombor 4.
Okey. Okey. Baca soalan nombor 4, dia kata raja satu, inilah raja satu meja ni menunjukkan sebuah meja bulat yang perlu dipasang kain alas meja untuk majlis makan malam. 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 Okey. Kain alas meja perlu dipasang hingga menutupi seluruh permukaan meja dan keseluruhan tepi keliling meja. Diberi luas bagi kain tersebut. Luas. Okay, tengok ayat dia. Hint dia nak bagi apa? Luas. Hint dia bagi luas. Maksudnya kita kena tahu formula luas. Bagi kain tersebut. Luas bagi kain. Jadi ialah 6.16 meter persegi. Okey, awak rasa 6.16 ni jawapan apa? Nilai untuk apa? Ha? Untuk luas. Okey, pandai. Dia dah katakan diberi luas bagi kain tersebut ialah. Jadi luas kain ialah 6.16 meter. Okey. Tapi dia kata hitung dalam cm lilitan. Okey, ni satu benda awak kena tahu formula. Satu, awak kena tahu formula luas. Satu lagi, awak kena tahu formula lilitan permukaan meja itu. Okey, cikgu nak tanyalah formula lilitan untuk, okey, ni awak rasa meja ni kan bulat. Jadi formula lilitan ni untuk apa? 4 segi ke bulatan? Bulatan. Okey, jadi awak kena tahu formula lilitan bulatan. Okey, tahu tak apa formula dia? Tahu Apa? pi J. Pi J? Ya ke pi J? Tahu lah. Betul, betul pi J. Tapi awak tertinggal satu lagi. Apa lagi? Nilai apa satu lagi awak tertinggal? Pi J kuasa 2. Bukan, yang tu luas. Okey, jap. Luas Ke 2 bulatan. pi J. Pandai. Okey, luas bulatan pi J kuasa 2. Okey, apa tu formula lilitan bulatan adalah 2 pi J. Yang ni salin Kebanyakan soalan mesti akan tanya soalan benda macam ni. Okey, yang lain okey ke tu? Okey ke? Okey, cikgu. Okey, bagus. Okey, dia kata, tengok di sini, luas kain. Maksudnya kain ni kan bulat, jadi luas bulatan. Faham tak? Faham ke? Faham? Sebab luas kain, kain ni kan meja bulat, mestilah kain tu bentuk bulat. Jadi luas kain atau nama lain, kita kena faham soalan. Soalan bagi tahu kain. Tapi kita kena fikir, maksudnya dia bagi ni sebenarnya adalah luas bulatan. Kita dah tahu formula luas bulatan adalah pi J kuasa 2. Tapi dia dah bagi tahu. Sekejap. Tapi pi J kuasa 2. Tapi dia dah bagi nilai. Luas ni adalah ni. Jadi luas bulatan yang ni kita pun turun. Ganti je lah dengan nilai. Nilai dia berapa? Berapa nilai dia? Nilai Luas bulatan yang dia bagi atau luas kain. Berapa nilai dia bagi? 6.16. Okey, 6.16. Sama dengan pi J kuasa 2. Awak tahu tak dia bagi nilai ni, dia dah bagi jawapan tapi dia tak bagi J ni berapa. Faham tak? Faham ke? Faham? Okey. Tapi di sini awak kena tengok ni juga. Ni, soalan bagi
dalam apa? cm. Tapi di sini dia bagi meter persegi. Okey, jadi kita kena tukar 6.16 ni kepada cm. Okey, awak rasa macam mana nak tukar? 6.16 okey, ke cm. Okey, mula-mula ni dulu. Yang penting ni, kalau pelajar cikgu suruh dia orang hafal macam ni. Kamu mahu comel minum Milo. Maksudnya km, m, sentimeter, milimeter. Okey, lepas tu yang atas ni awak buat anak panah macam ni. Yang bawah ni awak buat macam anak panah ke arah ni. Okey, lepas tu yang atas ni adalah darab. Yang bawah ni adalah bahagi. Okey, yang pertama mula-mula darab dengan nombor yang besar, paling besar iaitu 1000, lepas 1000, 100, lepas 100, 10. Yang ni copy balik. Bila yang ni 10, okey yang ni 100, yang ni 1000. Okey, faham tak? Cara nak hafal, kamu mahu comel minum Milo. Okey. Faham? Faham? Okey. Ingat, atas buat anak panah macam ni. Atas semua darab. Bawah semua dah bahagi tapi anak panah ke arah sana, ke arah km. Okey. Lepas tu darab mula-mula dengan nombor yang paling besar. Paling besar adalah 1000. Kedua paling besar 100. Paling kecil 10. Okey, yang bawah ni copy je balik. Salin je balik. Okey, lepas tu kita tengok dari m ni m ke cm. Sekarang kita m ke cm. Maksudnya anak panah ke sini. Dari m ke cm. Awak rasa darab 100 ke bahagi 100? Darab 100. Okey, pandai. Tengok sini. Ni m. Dari m ke cm. Tengok anak panah. Okey, iaitu darab 100. Jadi 6.16 darab 100. Okey, jap. Awak cuba kira. 6.16. Okey, darab 100 tapi ada kuasa 2 di sini. Jadi awak rasa kena letak tak kuasa 2? Kena tak? Kena. Okey, pandai. Ya, kena letak. Jadi 6.16 darab 100 kuasa 2. Kenapa kena letak kuasa 2? Sebab di M ni ada kuasa 2. Okey, berapa dapat? Berkira. Dapat berapa? 61,600. Okey, 61. Sekejap. Kita padam yang ni. Okey, jadi yang ni bila kita tukar ke cm dapat 60 apa? 61,000. 600. Ni. Ha. Okey. Pi j kuasa 2. Pi ni dia kata guna pi ni 22/7. Jadi salin balik. 22/7. Okey, j ni kita tak tahu kan? Betul tak? Kita tak tahu kan berapa. Betul. Jadi kita buat je j kuasa 2. Jadi sekarang kita nak cari j ni berapa. Okey, awak rasa 22/7 dengan j kuasa 2 ni dia dalam bentuk bahagi ke darab? 2 ni. Ni dengan ni. Darab. Darab. Okey. Sekarang kita nak j. Awak rasa kita kena pindah apa? Pindah 22/7. Okey, pandai. Okey, cikgu nak tanya yang lain okey ke tak? Cikgu dengar suara seorang je. Okey ke tak yang lain? Okey. Okey. Tengah kira juga ke? Okey, bagus yang ni dapat sama. Okey, bagus. Cikgu tak boleh baca chat sebab tak nampak. Okey. Kalau apa-apa bagi tahu korang. Okey. Kalau apa-apa tak faham. Okey, jadi kita tengok 22/7
dengan J kuasa 2 ni dalam bentuk darab. Jadi kita nak kira J. Yang kita nak pindah, yang kita nak cari, kita jangan pindah. Kita buat duduk je situ. Jadi J kuasa 2 duduk je sini. Jadi apa yang perlu kita pindah yang tiada kaitan? Kita pindah yang ni. Datang sini. Kita tahu 22/7 ni dengan 7 kuasa 2 ini adalah dalam bentuk darab. Tapi awak kena berhati-hati. Ada ni, sekejap. Kalau ni macam mana ni? Tapi di sini 22 dengan 7 pula dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Membahagi. Bahagi kan? Contohlah cikgu bahagi macam mana? 4, di sini 2J. Okey, kalau di sini dalam bentuk darab terus, maksudnya tak ada 7 di bawah ke apa. Okey, yang ni dalam bentuk darab. Bila kita pindah jadi bahagi, iaitu 4/2 sama dengan J. Jadi yang ni, faham tak yang ni? Yang ni faham? 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 Okey, kalau bagi kes ni, kita tahu 22/7 dengan J kuasa 2 ni dalam bentuk darab. Tapi kita jangan pindah dia sekaligus. Maksudnya kita tengok pula 22/7 22/7 ni dalam bentuk bahagi. Jadi kita pindah satu-satu. Maksudnya kita pindah yang 7 dulu. Cara 7 dulu. Maksudnya 22 dengan 7 dalam bentuk apa? 22 dengan 7. Dalam bentuk bahagi ke darab? Darab. Ya ke? 22/7. Okey, dalam bentuk apa? Bahagi. Bahagi. Bila kita pindah jadi? Darab. Okey, cuba darab. 600 ni darab 7. Berapa dapat? 431 200. 4, 3. Ya ke? Betul? Yalah, sekejap. Cikgu macam dapat lain. Cuba kira sekali lagi. 61600 darab 7. Betul yang dapat tu? Okey, yang lain sama? Sekejap, cikgu kira. Sekejap Sama ke korang? Cuba semak juga. Cikgu tak pasti. Kejap Sama ke? Sembilan belas ribu 600. Ha? Okey. Cikgu salah dengar 19,600 betul. Okey, jadi dapatlah 19,600. Tinggallah apa? 22 dengan J kuasa 2. Faham tak? Faham? Ya. Cikgu, 61,600 tu bagi dengan 7 ke darab dengan 7? Darab. Sebab yang ni bahagi. Kita pindah jadi darab. Faham? Kalau darab dia jadi 431,200. Ya, sekejap. 61. Yang lain sama ke? Lain juga yang dapat. Sekejap. Sekejap Sebab dia cikgu darab 7 dulu ke macam kita ambil sekali dengan 22 tu? Kalau awak ambil sekali dengan 22 tu, 22 bahagi 7 tu, dapat berapa? 19,600. Oh, okey. 19,600. Okey. Sekejap. Benda sama. Tapi ni, cikgu tak habis kira lagi. Sama je. Tapi cikgu tak nak awak keliru. Kita buat satu persatu. Maksudnya kita buat 7 dulu. Dapatlah 19,600 kan? Betul? Betul? Okey, sekarang sama dengan 22 J kuasa 2. Okey, 22 dengan J kuasa 2 ni dalam bentuk apa? Dalam bentuk darab ke bahagi? 22 dengan J kuasa 2.
Darab. Okey, darab. Jadi kita kena pindah apa? Awak rasa pindah J kuasa 2 ke pindah dua-dua? Pindah 22. Okey, pindah 22. Jadi, tinggallah J kuasa 2, betul tak? Pindah 22 dari darab pindah sini jadi bahagi. Jadi, 19,600 bahagi 22. Okey, dapat berapa? Cuba kira. Berapa? Dapat berapa? 19,600, betul? Betul ke? Ha? Betul ke korang? 43. Okey, yang ni 43,120 tu sekejap korang. Cikgu silap ni. Berapa korang bagi tahu tadi? Ni silap. Betul korang buat betul. Okey, 61,600 ni darab 7 dapat berapa? Cuba bagi tahu dapat berapa? 431,200. 43,120. Okey, Hmm. sama dengan 22 J kuasa 2, betul? Hmm. Okey, jadi 22 dengan J kuasa 2 ni adalah dalam bentuk darab, betul? Betul. Okey, jadi kita pindah dua-dua. Pindah dua-dua jadi bahagi ke darab? Bahagi. Bahagi, okey. Jadi 431200 bahagi 22 sama dengan dapatlah J kuasa 2. Okey, cuba kira yang ni dapat berapa? 19,600. 19,600 yang ni. Okey, betul. Korang, maaf cikgu silap tengok. Okey, jadi J kuasa 2. Awak rasa nak J je macam mana kita nak hilangkan kuasa 2? Punca. Okey, pandai. Kena punca yang ni. Dapat berapa punca yang ni? 140. Okey, pandai. 140. J sama dengan 140. Ni adalah J jari. Tapi soalan bagi tahu, tengok. Soalan bagi tahu, kita dah kira je jari. Sorry. Kita dah kira je jari, hitung dalam cm lilitan. Dia nak lilitan. Tapi korang kelas dah habis sebenarnya. Tak apalah, yang soalan B kita sambung hitung lilitan ni, kita sambung kelas minggu hadapan, boleh? Boleh cikgu. Okey. Jadi dah siap ke salin yang ni semua? Dah. Dah, okey. Thank you korang. Maaf, betul korang. Iman ni buat betul. Okey. Thank you korang. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey.
Kesian tu budak-budak tu. Mak dah banyak upload tadi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, so selamat malam. Okay, diucapkan kepada para pelajar yang menghadiri kelas pada malam ini. Kelas ni adalah kelas Form 4, betul? Betul lah, Form 4 malam ni? Betul, cikgu. Okay. Right, saya akan upload bahan perbincangan untuk malam ini ya. Okay, nampak semua? Nampak. Okay, nampak. Right, kita tengok ini ya. Kita sambung balik perbincangan kita. Okay, untuk minggu lepas kita telah bincang soalan 1, kertas 2, bahagian section A ataupun bahagian A, soalan 1 dan 2. Okay, so malam ini kita akan bincang soalan yang ketiga. Okey, kita tengok ya. Rajah 3 menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji ketahanan antara logam tulen dengan alloy terhadap pengaratan. Okey, kalau awak tengok tabung uji ni, ada 2 tabung uji dan kedua-duanya diletakkan larutan garam dan dalam tabung uji yang pertama diletakkan paku besi. Dalam larutan yang kedua diletakkan paku keluli. Okey, soalan yang pertama. A ya, namakan satu contoh alloy lain yang boleh digunakan untuk menggantikan keluli dalam eksperimen ini. Okey, apa jawapan? Selain daripada keluli, apa yang kita boleh gunakan? Kalau awak tengok, besi itu adalah logam tulen dan keluli adalah campuran 2 logam ya. Okey, yang berbeza dan dia akan membentuk satu logam yang tak tulen lah. Okey, boleh campuran logam tu kan, tapi dia kuat ya. Okey, namakan satu contoh alloy lain yang boleh digunakan untuk menggantikan keluli dalam eksperimen ini. So ganti dengan apa? Jawapan? Ya, pelajar-pelajar semua ada kat sini ke? Sila bagi respon. Oh, kat sini Kumuta kata apa nama? Okey, saya tengok balik. Duralumin. Apa tu duralumin? Zinc. Zinc logam tulen ataupun logam campuran? Zinc. Iman rasa zinc ini adalah campuran logam tulen ataupun ya zinc tulen. Tulen So kalau dia tanya keluli, maksudnya dia nak jawapan logam yang tak tulen. Yang dicampur, bukan logam ori. Okey, so kita guna logam apa yang tak ori? Bukan logam tulen. Gangsa. Okey, bagus. Kumuta betul. Gangsa. Selain daripada gangsa. Gangsa adalah campuran logam. Okey lagi. Selain daripada gangsa. Oh, klip kertas. Tan Yimo. Klip kertas. Klip kertas dibuat daripada apa? Awak rasa? Kita nak nama logam yang tak tulen tu. Adakah daripada aluminium? Adakah dia, saya rasa klip kertas daripada keluli saya tak silap. Okey. Lain-lain ada jawapan? Pewter, betul? Okey, betul, pewter. Okey, gangsa, pewter.
gangsa, pewter dan satu lagi ialah loyang. Ini semua logam yang tak tulen ya, logam campuran. Okey, selain daripada tu, okey kita tengok not B pula. Nyatakan satu pemerhatian pada paku keluli selepas eksperimen dijalankan selama 5 hari. Nyatakan satu pemerhatian pada paku keluli selepas eksperimen dijalankan selama 5 hari. Okey, dia tengok paku keluli. Apa jadi pada paku keluli? Karat ke tak berkarat? Paku keluli. Berkarat ataupun tidak? Tu je jawapannya. Okey, jawapan? Okey, betul. Kumuta ya. So, awak boleh katakan di situ selepas 5 hari paku keluli tidak ada apa-apa perubahan. Tidak ada apa-apa perubahan ya. Tiada perubahan pada paku keluli ataupun tidak ada pengaratan pada paku keluli. Okey. Betul jawapan Kumuta. Alright, kita pergi pada 5C. Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Pemboleh ubah yang dimanipulasikan ialah apa dia? Awak nak ubah air garam ke? Awak nak ubah paku ke? Kat sini dua je. Sama ada air garam ataupun logam yang kita gunakan. So, apakah dia pemboleh ubah yang dimanipulasikan? C1. Apa jawapan dia? Oh, nak ubah air garam. Okey. Ada tak dia ubah air garam? Ni mungkin cair, kat sini pekat. Ada perubahan tak kepada paku ni? Okey, saya bagi jawapannya. Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasikan ialah jenis paku. Bukan air garam ya. Di sini adalah jenis paku. Maknanya awak boleh tukar paku tu sama ada paku logam apa-apalah, logam apalah awak boleh gunakan. Maknanya itu boleh dimanipulasikan. Okey, pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, apa yang akan berlaku kepada paku tersebut? Bergantunglah paku besi ataupun paku keluli. Okey, apakah pemboleh ubah yang bergerak balas? Jawapan? Iman, betul. Pengaratan paku. Ataupun di sini dia sebut sebagai kehadiran lapisan perang pada paku. Kehadiran lapisan perang pada paku. Saya rasa dia kena tambah lagi paku besi. Kalau paku keluli tak ada. Tak ada lapisan perang. Okey? Kehadiran lapisan perang pada paku. Seperti yang Iman jawab, pengaratan paku. Betul lah. Pengaratan paku tu boleh diambil. Oh, okey. Hari tak ada ya. Hari tak disebutnya. Okey, kat sini ialah pengaratan paku ataupun kehadiran lapisan perang pada paku. Awak tulis kat sini ya. Nombor 3 C2. Nombor 3 C2. Okey, sekarang kita pergi kepada ini ya. Okey. Kat sini dah ada tanda-tanda kat sini kan. Okey, apakah dia? Awak boleh lihat kat sini. Tandakan betul susunan atom dalam paku keluli. Yang mana satu? Kiri, kanan ataupun tengah?
Kiri, kanan ataupun tengah? Mana jawapan dia? Mana jawapan yang betul? Cuba. Saya tengok jawapan yang betul. Tak ada orang type. Siapa nak cuba jawab? Yang mana satu bentuk susunan atom di dalam paku keluli? Jawapan? Ya, pelajar-pelajar, yang mana susunan yang betul? Okey, Iman kata sebelah kanan. Kanan ya. Kanan kawasan ini. Tengah ini dan kiri di sini. So mana yang betul? Okey, kalau awak tengok paling kanan ini adalah, awak tengok dia ada charge positif dan charge negatif, betul? So dia adalah apa awak rasa? Kalau benda yang ada charge negatif positif yang awak belajar sebelum ni tu adalah apa dia? Cair, betul tak? Yang mempunyai ion-ion positif dan ion-ion negatif. Ini kemungkinan besar kat sini bukan ya. Bukan jawapan dia ya. Okey, cuba lagi jawab tekaan ini, yang ini tak betul. Okey. So, keluli yang mana satu? Yang kiri ataupun yang tengah? Rasa-rasa? Okey. Yang okey. Ni awak tengok ada banyak ion kan? Okey, yang ini jawapan yang betul ya. Right. Sebab keluli dia adalah campuran dua logam. Kalau awak tengok kat sini, logam ni semua sama saiz. Sama saiz ya, sebab ini logam tulen ya, dia daripada sebatian yang sama. Tapi kalau awak tengok keluli, dia mempunyai dua keluli yang dicampur. Okey, mempunyai saiz yang berbeza dan antara dia punya unsur-unsur tu mengikat unsur-unsur yang lain dengan lebih kuat. Okey, keluli lebih kuat ya berbanding dengan besi ya, kalau awak tahu keluli banyak digunakan dalam industri ya. Buat bangunan dan sebagainya, dia tak ada jarang digunakan bahan-bahan besi yang tulen ya. Semua adalah campuran sebab dia lebih kuat. So jawapannya D adalah yang tengah ni ya. Okey, kita pergi pada nombor 4. Okey. Rajam 4.1 dan rajam 4.2 menunjukkan proses penggumpalan susu getah. Okey. Sini awak boleh lihat dalam ni ada bika dan susu getah yang segar, latex, dan dititiskan menggunakan dititiskan ke dalam ini oleh daripada cecair asid formic. Okey, dicampurkan asid formic dan selepas itu hasilnya berbentuk macam ni pada rajah 4.2. Okey, awak tengok 4A1. Berdasarkan rajah 4.2, nyatakan pemerhatian anda pada latex yang segar tersebut. Apa terjadi pada latex tersegar selepas dititiskan asid formic? Apa yang jadi kat sini? Okey, jawapan nak cuba? Siapa cuba? Salah tak apa, kita belajar. Okey, berlaku apa? Apa yang terjadi kepada latex tersebut? Ada orang nak jawab? Dalam ni ada 9 orang ya. Okey. Okey, apa yang terjadi pada asid formic ini?
Siapa nak cuba? Awak tengok kat sini apa yang terjadi pada dia. Oh, semua tak nak jawab ya? Semua tak nak jawab. Awak habiskan masa. Kita menunggu jawapan. Okey. So, awak boleh lihat selepas dicampurkan asid formik, berlaku apa dia? Latex itu jadi menggumpal. Okey. Awak boleh jawab ya. Latex segar menggumpal. Sini ya. Latex segar menggumpal. Okey, seterusnya yang kedua, nyatakan satu inference berdasarkan pemerhatian di 4A1. Okey, awak boleh tengok daripada jawapan 4A1 tu dia menggumpal tadi. Apakah kesimpulan dia? Kesimpulannya ialah siapa nak jawab? Nak cuba? Dah buat tak uji kaji di Makmal? Kesimpulannya ialah apa yang menyebabkan asid formik menggumpal? Senang. Kesimpulannya, apakah yang menyebabkan asid formik menggumpal? Form 4, come on. Kenapa senyap semua? Awak belajar malam ni kan? Betul tak? Apa jawapan? Ini ni, apa dia kesimpulan dia? Kesimpulannya ialah asid formik yang menggumpalkan latex. Okey, itu dia jawapannya ya. Okey, B. Nyatakan pemerhatian anda apabila asid formik digantikan dengan larutan amonia. Apa yang terjadi bila ditukarkan kepada larutan amonia? Apakah yang terjadi selepas ditukarkan dengan larutan amonia? Ada kesan tak berlaku? Semakin kurang ya pelajar-pelajar. Okey. Apa yang berlaku sekiranya dimasukkan larutan amonia kepada latex? Apa yang berlaku? Cikgu, tak nampak skrin. Tak nampak skrin. Allah, kenapa tak cakap? Tak nampak skrin? Tu. Okey, sudah nampak sekarang? Dah nampak? Sudah. Okey, thank you bagi tahu cikgu ya. Terima kasih. Awak kena cepat tau, kalau tidak nanti kita buang masa. Okey, so kalau awak letak larutan amonia, tiada apa? Tiada
Perubahan. Tiada perubahan ke awak nak cakap kat situ? Tiada perubahan ataupun latex tidak menggumpal. Awak jawab ya. Latex segar tidak menggumpal ataupun awak bukan awak jangan cakap tiada ya. Okey, awak boleh katakan di sini latex segar tidak menggumpal. Oops, sorry. Okey, awak tulis itu latex segar tidak menggumpal. Awak tulis situ ya. Latex segar tidak menggumpal. Tidak Okey, menggumpal. Awak sambung ya. Okey. Nombor 4, nombor berapa ni? Nombor 5, nombor 4C, 4C. Nyatakan satu ciri latex dalam rajam 4.2. Okey, bagaimana sifat latex ini setelah dimasukkan asid dan dia menggumpal kan? So, bagaimana sifat dia? Dengar tak saya cakap? Boleh dengar suara saya? Oh, melenting. Awak Tan Jimo. Dia bukan melenting Tan. Awak tulis itu dia bila awak tekan dia bounce balik, betul tak? Dia bounce tu maknanya tu memanglah awak cakap melenting tapi awak boleh tulis kat situ dia bersifat dia bersifat kenyal. Tulis situ ya. Dia bersifat dia bersifat sini awak tulis kenyal. Okey, ataupun apa lagi? Mudah. Kalau awak pegang dia jadi macam mana? Boleh tarik tak? Boleh tarik ke tak? Pernah tengok getah ya? Mudah dilentur. Kalis air. Tambah situ. Kena air, dia tidak melekat. Kalis air. Lagi apa? Dan dia juga penebat elektrik. Sebab dia getah kan? Dia adalah penebat elektrik. Okey? Boleh? Kenyal, mudah dilentur, kalis air dan bersifat penebat elektrik. Okey, tandakan right pada objek yang diperbuat daripada latex dalam rajah 4.2. Belon ataupun tayar. Belon ataupun tayar. Yang mana satu? Rasa-rasa? Adakah belon menggunakan latex ataupun tayar? Kumuta. Awak tahu kan latex ni kenyal. Boleh dilentur. Boleh tak buat tayar? Boleh ke tak? Kalau awak buat tayar gunakan latex yang lembut ni saya tak boleh bayangkan macam mana rupa tayar ataupun mungkin kereta awak macam mana cara dia. Mungkin melompat-lompat kat jalan raya. Betul tak? Okay, so jawapan yang betul ialah belon ya. Latex boleh digunakan untuk membuat belon. Okay, jawapan ya. Alright. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okay, ni bahagian B, soalan nombor 5. Rajah 5 menunjukkan satu kebakaran yang sering berlaku di rumah. Apakah kelas kebakaran tersebut? Apakah kelas kebakaran tersebut? Apakah kelas kebakaran tersebut? Siapa nak jawab? Kelas apa?
Okay. Right. Tanpa membuang masa lagi, saya bagilah jawapan ini pada awak. Tapi kalau boleh jangan tunggu jawapan daripada saya ya. Saya suka kalau pelajar-pelajar cuba untuk menjawab ya. Sebab cara kita belajar ialah kita tengok dulu jawapan yang, apa jawapan yang kita nak bagi. Kalau salah, kita tahu dah jawapan yang sebenar. Tak ada masalah kalau kita jawab dengan salah. Tetapi bukan dalam peperiksaan lah ya. Kalau kita buat latihan salah is okay. Alright, so kita pergi pada nombor 5. Nombor 5B. Namakan 2 jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai untuk memadamkan kebakaran ini. Saya rasa ini kebakaran di di bahagian Swiss Electric ya, mungkin meletup. Dan kalau awak boleh tengok di sini wire tu ada macam terkeluar sikit kan kat sini kan. Mungkin berlaku kebakaran. Memang pernah, saya pernah mengalami ini ya. Kalau berlaku kebakaran pada Swiss ni, dia akan meletup ya. Dia meletup di sini dan jadi kawasan ni jadi hitam. Okey, so apa dia 2 jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai untuk memadamkan kebakaran ini? Cuba nyatakan. 1, Serbuk kering. ya, guna serbuk kering. Okey, betul. Guna serbuk kering. Lagi selain daripada serbuk kering? Okey, selain daripada serbuk kering apa? Menggunakan alat pemadam kebakaran jenis karbon. Okey, alat kebakaran jenis apa? Karbon dioksida. Dioxide ya. Okey. Alright, tulisan saya dah jadi tak betul dia punya tu Okey. Alright, nombor seterusnya nombor 5C. Mengapakah alat pemadam kebakaran jenis air tidak sesuai untuk memadamkan kebakaran tersebut? Mengapakah alat pemadam kebakaran jenis air tidak sesuai untuk memadamkan kebakaran tersebut? Okey, nyatakan. Sebab apa? Siapa nak cuba? Ada 8 orang je dalam grup ni. Yang lain dah keluar dah. Saya tak tahu mungkin dia tengok bola kot. Okey. Apakah dia? Mengapakah air tidak sesuai? Mengapakah air tidak sesuai? Mengapakah air tidak sesuai? Come on, siapa nak cuba? Mengapakah air tidak sesuai digunakan untuk memadamkan kebakaran ini? Ya? Mengapa tak sesuai? Okey, awak boleh lihat kat situ. Kerana apa air tak sesuai? Air ialah pengalih. Air ialah pengalih elektrik, bukan pengalih haba. Air adalah pengalih elektrik. Kalau awak simbah air, air tu mengalir kat kaki awak, automatik awak akan kena renjatan elektrik. Betul tak? Ini apa je elektrik? E-L-E-K E-L-E-T lah, bukan K Okey, elektrik. Air ialah pengalih elektrik. Okey, sekiranya anda terkena air tersebut, automatik anda akan terkena renjatan elektrik. Okey, D. Nyatakan 1 langkah keselamatan untuk mengelakkan kebakaran. Awak boleh bagi lebih pada 1 kalau awak nak kan? Betul tak? Ada banyak ya. Okey, apa dia? Salah satu.
untuk mengelakkan kebakaran di rumah, untuk mengelakkan kebakaran di tempat kerja, di bangunan tinggi, contoh kan. Okay, apa perlu kita buat? Ya, tingkatan 4. Cuba jawab. Dah ada 4. Ada 4 orang ke? Ada 8 orang ya dalam ni. Cuba jawab. Apakah langkah keselamatan untuk mengelakkan kebakaran secara amnya ya? Secara amnya. Ya, jawapan. Awak ada kat sini lagi ke? Ke saya seorang je kat sini ni? Pelajar-pelajar ada kat sini lagi tak? Tan Yi Mo. Saya tak tahu nak baca ni apa ni Tan. Awak tulis apa ni? Letak alat pemadam api. Okey, boleh. Bagus. Letak alat pemadam api yang saya rasa yang disembur tu kan? Dipanggil apa? Carbon dioxide Yang alat pemadam elektrik ya. Kalau dekat bangunan-bangunan tetapi memang dicadangkanlah isi rumah pun kalau boleh ada jugalah ya pemadam api ya. Biasanya tong yang berwarna merah, betul tak? Tong panjang yang berwarna merah. Okey, selain daripada itu, okey, boleh tak kalau kita letak alat pengesan asap? Boleh? Boleh ke tak? Alat pengesan asap. Okey, bila berlaku kebakaran, asap yang keluar akan terkena alat pengesan asap dan dia akan mungkin dia boleh automatik mengeluarkan air pancut, betul tak? Okey, dia menyimbah air ke tempat, ke seluruh tempat ataupun mungkin dia mengeluarkan siren. Okey, mengeluarkan siren ya untuk alat pengesan asapnya. Okey, awak tulis kat situ. Salah satu ialah alat pengesan asap. Okey, yang ni pengesan asap. S ni alat pengesan asap ataupun tadilah alat untuk memadamkan kebakaran tadi. Okey, selain daripada tu apa lagi? Di sini ada juga disarankan menggunakan mentol yang sepadan dengan watt lampu ya. Okey, dan soalan yang terakhir di sini, sekiranya kebakaran berlaku di dalam makmal, apakah alat pemadam kebakaran lain yang boleh digunakan yang telah disediakan di dalam makmal? Okey, di dalam makmal apa dia alat pemadam kebakaran yang telah disediakan? Okey, awak tahu tak? Cikgu awak tak bagi tahu alat pemadam kebakaran di makmal. Ada bagi tahu tak? Dia tak letak alat pemadam api ya, tapi dia meletakkan apa dia? Selimut dia panggil ya. Selimut kebakaran. Dipanggil selimut kebakaran ya. Memang disediakan di makmal. Okey, ada soalan tak di sini? Okey, saya lihat kehadiran ada 8 orang yang masih setia. Okey, mengikuti kelas sains untuk tingkatan 4. Okey. So, kita ada 3 minit lagi. Saya harap sempat, mungkin kita boleh pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, Raja 6 menunjukkan kaedah yang dilakukan semasa menghadapi situasi kecemasan. Langkah P, langkah Q dan langkah R. Namakan kaedah bantuan kecemasan tersebut. Apa nama kaedah langkah kecemasan ini? Namakan kaedah bantuan kecemasan.
Di atas ini. Apa nama? CPR. Oh, okey, betul. CPR ya. Ataupun dipanggil sini ya, resusitasi kardiopulmonari. Okay, betul jawapan awak ya. CPR. Okey, CPR. Okey, kita tengok nombor 6, A2. Nyatakan dua keadaan individu yang memerlukan kaedah bantuan kecemasan yang dinyatakan pada soalan 6A1. Dalam keadaan macam mana kita boleh bagi bantuan ini? Kat sini ada 3 jawapan. Okey, awak boleh bagi 2 jawapan sahaja. Okey. Kita boleh gunakan kaedah ini apabila terkena renjatan elektrik. Okey, Bila- apa berlaku sekiranya orang tersebut kena renjatan elektrik? Dia pengsan betul tak? Dia pengsan Okey, so jawapan ini saya bagi jawapan nombor 6 bahagian 2 A2 ya. Okey, kaedah ini digunakan jika individu tidak memberikan respon terhadap rangsangan. Pengsan tadilah. Mungkin dia pengsan ya. Okey, dia tidak memberi respon terhadap rangsangan. Awak kejut-kejutkan dia tidak berlaku apa-apa lah. Okey, yang kedua, jika individu tidak bernafas. Satu. Ini mungkin orang lemas kan? Orang lemas tu dia macam pengsan sekejap kan? Okey, jika individu itu tidak boleh bernafas. Itu jawapan yang kedua. Dan jawapan yang ketiga, jika individu tiada degupan jantung atau nadi. Okey, jika individu tiada degupan jantung atau nadi. Dia dah macam berhenti sekejap. Degupan jantung tu terberhenti sekejap. So anda boleh gunakan kaedah CPR ini. Okay, boleh kita pergi lagi? Sikit lagi boleh ya? Alright, so ada berapa orang lagi di sini? 8 orang tetap ya. Okay, good. Untuk nombor 6B1. Langkah P apa dia? Nyatakan fungsi setiap langkah berikut berdasarkan konsep sains. Apakah langkah P? Apa fungsi dia? Apa tujuan dia untuk langkah P ni? Untuk apa? Bantuan bernafasan. Bantuan pernafasan, betul. Tapi kalau awak lebih detail lagi, awak boleh ya, betul juga bantuan pernafasan, tapi kalau boleh nyatakan dengan lebih detail lagi, iaitu membolehkan oksigen masuk ke dalam trakea dan sampai ke paru-paru. Okey, membolehkan oksigen masuk ke dalam trakea dan sampai ke paru. Maknanya nak tolong dia supaya dia boleh bernafas lah. Okey, memasukkan oksigen ke dalam saluran pernafasan dia. Betul jawapan tadi. Okey, nombor 2. Membantu peredaran darah di dalam badan mangsa. Okey, untuk kaedah P tu nombor 6B2 ya. Okey, langkah P tu satu untuk membolehkan berlakunya pernafasan, yang kedua membantu peredaran darah di dalam badan manusia. P1 ya. Itu P1 jawapan dia ialah membolehkan oksigen masuk ke dalam trakea dan sampai kepada paru. Okey, step yang kedua. Langkah Q. Tengok langkah Q apa? Apa langkah Q? Apa sedang berlaku ni langkah Q ni?
Tekanan pada jantung. Okey, bagus. Tekanan pada jantung sebenar ialah untuk apa? Tekanan pada jantung. Betul lah, awak bagi jawapan ya. Macam ni awak kata untuk bantu pernafasan, tetapi kena detail lagi. Okay, membolehkan oksigen masuk. Yang ini melakukan tekanan pada jantung supaya apa? Supaya berlaku pergerakan peredaran darah dalam badan mangsa. Itu jawapan untuk langkah Q. Okay, membantu peredaran darah di dalam badan mangsa. Okay, C last kali untuk hari ini. Okay, apa dia C? Susun langkah-langkah bantuan kecemasan dalam Rajah 6 mengikut susunan yang betul. Yang mana yang betul? Yang mana dulu? Okay, awak nak susun yang mana dulu? PQR ke, QPR ke, RQR ke? Yang mana dulu yang betul? Mana dulu yang betul? Okey, cuba bagi tahu saya. Okey, Pumuta jawab RQP, Iman jawab RQP. Okey, betul jawapan anda ya. Okey, langkah kita tengok sini. Langkah keselamatan ini mengikut susunan ialah apa dia? R, Q dan P. Betul ya jawapan awak. Okey, bagus ya. Pelajar-pelajar bersama-sama dengan saya mengikuti pelajaran pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih ya yang respon, yang menjawab menggunakan mic dan juga menjawab menggunakan menaip. Alright, terima kasih semua. So, sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Okay, saya ucapkan terima kasih dan selamat berjumpa lagi insyaAllah. Okay? Terima kasih semua. Terima kasih semua.